Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryantia Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti perlu diberikan ke arah memastikan golongan orang kelana upaya mampu menyumbang kepada negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Duli Yang Teramat Mulia menerima menghadap Puanan Terutama Yu Hong di Kashr Al-Mizan. Puanan Terutama menyambahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi mengadakan Majlis Kalbun Salim sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelana Upaya. Majlis berlangsung di Masjid Salihin, Jalan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis bermula dengan bacaan surah Yasin, sembahyang fardu asar dan diteruskan dengan tahlil serta tazkirah khas. Bertemakan penyelesaian transformatif bagi pembangunan inklusif, peranan inovasi dalam memacu dunia yang terbuka dan saksama. Hari Antarabangsa Kelana Upaya disambut pada setiap 3 Disember. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam aman menitik beratkan agar kebajikan dan kesejahteraan golongan orang kelainan upaya OKU terus terjamin dengan mengutamakan kepentingan golongan OKU ke dalam sistem jaminan sosial negara secara inklusif dan saksama, termasuk dalam memastikan golongan OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama di bawah undang-undang negara. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelana Upaya 2022, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menegaskan sebagai masyarakat yang pemendulian terhadap golongan OKU, pemerkasaan golongan OKU dari segi perekonomian termasuk dalam bidang keusahawanan dan bidang pekerjaan perlu dipertingkatkan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menekankan sokongan dan kerjasama padu daripada pelbagai pihak termasuk sektor swasta diharap akan dapat mendukung usaha-usaha kerajaan untuk mengembangkan minat, kemahuan serta kemampuan golongan OKU untuk mencapai potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan tema sambutan tahun ini, penyelesaian transformatif bagi pembangunan inklusif, peranan inovasi dalam memacu dunia yang terbuka dan saksama. Tema selaras dengan agenda pembangunan mampan 2030, No One Left Behind, yang menekankan pentingnya mencari penyelesaian inovatif khususnya untuk menjadikan dunia lebih mudah diakses dan dapat memberikan manfaat kepada golongan OKU. Ia juga bertepatan dengan Pelan Tindakan Orang Kelana Upaya di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial MKIS yang telah direview pada tahun 2021. Bagi memeriahkan lagi sambutan tahun ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat telah melaksanakan dan merancang beberapa acara dengan kerjasama pelbagai rakan strategik seperti Majlis Kesejahteraan Orang Kelana Upaya MKOKU, Projek Impian La Vida,
Special Olympic Brunei Darussalam SOBD, Pusat Pakar Pantai Jerudong, Manpower Planning and Employment Council MPEC, Dreammakers, Jabatan Pendidikan Khas, Persatuan Semata, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Alfera Health and Nursing Care Sdn Berhad dan perwakilan-perwakilan asing dari Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kanada. Yang berhormat juga mengongsikan pelan tindakan OKU 2021 hingga 2025 memfokuskan kepada 3 teras strategik, iaitu untuk menaikkan kualiti kehidupan melalui pendidikan, kesihatan dan perekonomian, memberikan kesaksamaan hak OKU melalui dasar, akta dan prasarana dan memperkasa OKU dan ahli keluarga mereka secara inklusif melalui advokasi. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah pelan tindakan OKU ini mempraktikkan pendekatan senegara untuk memberikan sokongan dan peluang yang berterusan kepada orang-orang kelana upaya di negara ini ke arah pencapaian pembangunan yang inklusif dan mampan. Dengan penguatkuasaan Perintah Orang Kelana Upaya pada 1 Oktober 2021, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan setakat ini menerima hampir 3,800 borang pendaftaran OKU yang akan dimasukkan ke dalam pendaftaran kebangsaan OKU setelah mendapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan. Jabatan Pembangunan Masyarakat juga sedang dalam perancangan akhir untuk mengeluarkan kad OKU bagi nama-nama OKU yang telah disahkan dan didaftarkan di dalam pendaftaran kebangsaan berkenaan bagi tujuan pengesahan serta akses kepada perkhidmatan-perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, selaras dengan penguatkuasaan Perintah Akta Pensyen Umur Tua dan Kurang Upaya Pindaan 2021, setakat ini 4,755 OKU telah diluluskan untuk menerima elaun kurang upaya. Daripada jumlah ini, 434 orang menerima 2 faedah iaitu pensyen umur tua dan elaun kurang upaya. Di samping itu, 315 pemohon telah diluluskan untuk menerima elaun penyedia penjagaan pengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pemberian elaun kurang upaya dan elaun penyedia penjagaan ini bukan sahaja dihasratkan dapat menampung keperluan khas OKU, malah ia merupakan satu pengiktirafan terhadap kepentingan keselamatan sosial OKU di negara ini. Dalam keputusan, Yang Berhormat juga menghargai kerjasama dan sokongan Manpower Planning and Employment Council MPEC dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam pengambilan pekerja OKU semasa penganjuran Pesta Kerjaya 2022 baru-baru ini. Ia memberi peluang pekerjaan kepada golongan OKU selain mengintegrasikan golongan OKU dalam sumber tenaga kerja. Sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2022, Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam, Projek Impian dan Baiduri Bank petang tadi menganjurkan pameran fotografi digital. Diadakan di Ibu Pejabat Baiduri Bank, acara sempena Brunei December Festival 2022 itu dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula 5 hingga 17 Disember 2022 semasa waktu pejabat. Pameran dilancarkan oleh Pengarah Haji Muhammad Hasnan bin Pengarah Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dayang Lailatul Zubaida binti Haji Muhammad Hussein, pengasas projek Impian selaku duta #SheLeadsHereChampion bagi tahun 2022-2023 berkata, projek tersebut mampu mempertingkatkan kesedaran mengenai orang kelainan upaya di negara ini. Juga hadir Puan Terutama Embra Deki, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Sempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jabatan Hawal Masjid melalui bahagian imarah mengadakan pertandingan Dikir Syarafil Anam bagi pegawai masjid, Jawatankuasa Takmir Muslimah Masjid, Belia dan Belia Wanis serta jemaah masjid senegara. Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong memenangi kedua-dua kategori lelaki dan perempuan. Pemenang tempat kedua dan ketiga pula bahagian lelaki, Masjid Raja Isteri Pengiran Ajah Saleha, Kampung Rimba dan Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok.
Bahagian perempuan di tempat kedua dan tempat ketiga ialah Masjid Kampung Penanjung dan Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba. Para pemenang menerima hadiah disampaikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Dalam Negeri. 40 kumpulan termasuk 20 kumpulan perempuan menyertainya bertujuan memberikan bimbingan dan pendedahan kepada peserta mempelajari teknik dan kaedah berdikir yang betul. Projek Rintis Sistem Maklumat Bas Penumpang meningkatkan lagi kualiti sistem pengangkutan bas awam. Perincian mengenai bahan beritanya seketika nanti. Kementerian Kesihatan mengadakan acara Hari Terbuka Jabatan Perkhidmatan Saintifik pagi tadi. Acara berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian berkenaan. Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dalam ucapan alu-aluannya menyatakan Hari Terbuka tersebut bertujuan memberikan pengemaskinian perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan Jabatan Perkhidmatan Saintifik termasuk perkhidmatan yang baru dibukakan kepada orang ramai dan pihak swasta. Juga diadakan sesi konsultasi untuk memberi peluang pihak berkepentingan untuk mengemukakan sebarang pertanyaan. Bersempena dengan Hari AIDS Sedunia, pusat operasi yang digunakan sebagai base center bagi ahli-ahli Majlis AIDS Brunei Darussalam, ahli kelab penyinar, sukarelawan dan juga penempatan pelajar untuk melaksanakan kerja, projek atau program dan aktiviti yang berkaitan dengan persatuan dan HIV AIDS. Pusat berkenaan dirasmikan petang tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Ang Swee Hui, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Pusat operasi ini diserahkan kepada Majlis AIDS Brunei Darussalam oleh Kementerian Kesihatan. Ia juga sebagai tanda sokongan berterusan Kementerian Kesihatan kepada pihak Majlis AIDS dalam menyebarkan maklumat kesihatan dan kempen-kempen yang berkaitan dengan HIV AIDS. Bagi meningkatkan kualiti sistem pengangkutan bas awam di negara ini, selaras dengan Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025 dengan visi di bawah Pelan Negara Pintar Terhubung atau Connected Smart Nation, pagi tadi dilancarkan projek rintis sistem maklumat bas penumpang. Projek merupakan kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan Kementerian Darat, Infrastruktur Pengangkutan dan Pelancongan Jepun melalui program inisiatif Bandar Pintar yang disokong oleh rakan kongsi bersama Jepun ASEAN Smart Jam di bawah ASEAN Smart Cities Network ASCN. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Berucap pada pelancaran projek, Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata, projek dilaksanakan bagi tempoh minimum 4 bulan mulai Disember ini dan melibatkan 6 laluan utama di daerah Brunei dan Muara. Juga diadakan penandatanganan memorandum kerjasama antara syarikat Zenmov Incorporated dengan syarikat kerjasama kenderaan dan pengangkutan Mukim Pengkalan Batu dengan tanggungan berhad PHLS Sdn Berhad, ADBS Sdn Berhad, syarikat kerjasama Kampung Tanjung Nangka Satay Naga dengan tanggungan berhad dan Koperasi Tasamul Mukim Lumapas Berhad. Juga diadakan pelancaran aplikasi Smart Mobility Operations Cloud SMOC yang boleh dimuat turun melalui aplikasi Google Play Store dan Apple App Store. Sempena cuti penggal akhir persekolahan, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan kerjasama Persatuan Astronomi Brunei Darussalam semalam menganjurkan aktiviti cerapan bintang.
Aktiviti diadakan di kawasan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Sanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Sebanyak 5 teleskop disediakan untuk kegunaan orang ramai melakukan cerapan. Selain mencerap bintang, orang ramai juga berpeluang untuk mencerap planet-planet lain seperti planet Marikh, Mushtari dan Zuhal. Aktiviti bertujuan memberikan peluang kepada orang ramai khususnya anak-anak sekolah yang sedang bercuti bagi sama-sama menyaksikan cerapan bintang dan planet. Aktiviti merupakan sebahagian usaha bagi melahirkan masyarakat yang berilmu khususnya dalam bidang sains astronomi. Bulan Disember menjadi pilihan ramai umat Islam di seluruh dunia untuk menunaikan umrah dan negara Brunei Darussalam tidak terkecuali apabila ramai yang mengambil kesempatan cuti persekolahan akhir tahun ini untuk mengerjakan ibadah tersebut. Pagi tadi, lebih 150 jemaah umrah berlepas ke Tanah Suci. Jemaah umrah ini mengikuti pakej Darussalam Holdings, At-Taqwa Travel Tours Sdn Bhd, Al-Hijrah Travel Tours Sdn Bhd dan Balure Travel Sdn Bhd. Dalam memastikan kelancaran ibadah umrah, agensi-agensi berkenaan menyusun atur pelbagai aktiviti sepanjang berada di Tanah Suci, termasuk menyampaikan ceramah dan menziarahi tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan Madinah. Kesempatan kami pada waktu cuti sekolah ini, dan inilah waktu kami untuk mengerjakan umrah yang paling sesuai kerana inilah masa anak-anak saya juga cuti. Mudah-mudahan kami bertiga mendapat umrah yang mabrur. InsyaAllah harap dipermudahkan apa-apa urusan kami di sana nanti. Harap kami dapat umrah yang diterima oleh Allah, dan harap kami apa-apa yang kami doakan insyaAllah kabul lah. Bulan 12 ini cuti yang panjang, jadi kami mengambil kesempatan lah mengerjakan umrah pada bulan 12 ini. Untuk mendapat umrah yang yang nyorang, yang mabrur, cuba mendapatkan sebanyak yang mungkin, insyaallah pahala-pahala. Status harian normal baharu COVID-19, satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dengan 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 620 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Beberapa buah kenderaan terbiar yang ditinggalkan di kawasan bangunan premis perniagaan Pekan Tutong telah diambil tindakan semasa operasi bersepadu yang dijalankan pagi tadi oleh bahagian penguatkuasa undang-undang. Mengetuai operasi, Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, bahagian penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Bandaran Tutong mengingatkan orang ramai tindakan boleh diambil jika individu didapati meninggalkan kenderaan atau barang di jalan-jalan raya atau di kawasan lapang. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak kurang RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama. Manakala badan-badan korporan yang melakukan kesalahan pertama di bawah bab tersebut boleh didenda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Tujuan operasi sepadu pada pagi ini ialah untuk mengenal pasti kenderaan yang terbiar yang diletakkan di kawasan bangunan premis perniagaan di kawasan Pekan Tutong ini. Seterusnya kami akan mengambil maklumatnya dan akan dirujuk kepada Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Seterusnya akan pemilik-pemilik kenderaan tersebut akan diambil tindakan yang bersesuaian.
Tutung Bas merupakan inisiatif berterusan ke arah mewujudkan suasana yang kondusif dan keceriaan di Pekan Tutung sebagai pilihan destinasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang ramai bagi mengisi aktiviti hujung minggu di musim cuti persekolahan. Petang tadi diadakan majlis pelancarannya sempena Bunga Disember Festival di kawasan Jeti Sungai Tutung. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutung selaku pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Tutung. Dengan slogan, keceriaan bermula di sini, acara bazar hujung minggu itu diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Disember ini. Pelbagai acara dan aktiviti berbentuk riadah dan pelancongan disediakan semasa acara tersebut. Dalam masa yang sama, ia dihasrat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan perbandaran Pekan Tutung. Tutung Bas dianjurkan oleh Jabatan Bandaran Tutung dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutung dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutung melalui AIZ, Event Planner and Management. Dalam usaha mengembang majukan sosioekonomi dan meningkatkan lagi penglibatan dan kesepaduan masyarakat, Pekan Bangar Daerah Temburong dimerahkan lagi dengan satu program perekonomian iaitu Ketemburong Bisai. Program anjuran Majlis Penundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong itu diadakan selama 2 hari. Program Ketemburong Bisai memberi peluang kepada pengusaha satu kampung satu produk untuk menjana pendapatan selain menjadi wadah bagi memperkenalkan dan mempromosi produk-produk keluaran penduduk daerah berkenaan. Juga diadakan kempen derma darah di Pusat Belia Daerah Temburong. Orang ramai dialulukan berkunjung untuk menyaksikan program Ketemburong Bisai yang sedang berlangsung sehingga esok. Seorang lelaki warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Yanto Iskandar, 39 tahun, hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 266-1334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Negara Brunei Darussalam sekali lagi menjadi tuan rumah bagi kejohanan petang bergu terbuka dan jemputan antarabangsa yang membuka tirainya pagi tadi. Kejohanan berlangsung di gelanggang petang Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 96 buah pasukan menyertai kejohanan kali ini yang turun menyaksikan penyertaan pasukan-pasukan dari luar negara termasuk Malaysia, Thailand dan Perancis. Kejohanan selama 2 hari ini akan berakhir esok dengan perlawanan akhir dijadual berlangsung pada 11 petang di tempat yang sama. Jabatan Daerah Temburong pagi tadi mengadakan wakaton amal bagi kutipan tabung kemanusiaan banjir Pakistan. Wakaton diadakan di kawasan dermaga Pekan Bangar. Pelepasan wakaton disempurnakan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Temburong. Wakaton sejauh lebih kurang 2 km yang bermula dan berakhir di Pekan Bangar ini disertai lebih kurang 100 pegawai dan kaki tangan dari agensi-agensi kerajaan di daerah Temburong. Wakaton merupakan salah satu perisian program Ketemburong Bisai yang antara lain bertujuan menggalakkan hidup sihat.